Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Selamat pagi untuk semua dan selesai sudah segmen topik pagi sebentar tadi. Jom kita nak teruskan lagi pengisian di setengah jam terakhir Warna Pagi edisi hari Isnin ini menerusi perkongsian Suara Kemanusiaan bersama dengan Islamic Relief Malaysia. InsyaAllah. Audit sebelum diaudit, itu adalah tajuk kita untuk Suara Kemanusiaan. Hari ini nak cerita tentang gerakan NGO dan mungkin sahabat-sahabat pendengar kita dan juga yang sedang menonton di Facebook pun mungkin masing-masing ada NGO masing-masing yang mana mereka menjadi sukarelawan ataupun aktivis, mungkin staff dan sebagainya, ada pengalaman nak dikongsikan. Hari ini kita akan bersama Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia. Ya, sudah bersedia di hujung talian. Kita bersama dengan Tuan Haji Zairul Syafuddin Zainal Abidin, merupakan CEO untuk Islamic Relief Malaysia pagi ini. Ya, Assalamualaikum Tuan Haji Zairul. Sekejap kita tengah menunggu. Okey. Wah. Baik Okey. Alright. Ada ke saya? Assalamualaikum Tuan Haji. Nampak ke saya situ? Nampak Tuan Haji. Lain macam background kita hari ni, jarang nampak Tuan Haji dengan background Brother Zairul dengan background special Islamic Relief Malaysia belakang tu. Sihat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bagi surprise sikit kepada sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM dan penonton Radio IKIM, insyaAllah. Sambil Bro Zairul bercakap tu, mungkin sahabat-sahabat kita boleh nampak belakang tu WhatsApp Center 019-637-9788. Lepas tu laman web, lepas tu semua akaun Islamic Relief Malaysia di laman media sosial, boleh follow kat situ. Dan kita nak cerita hari ni Bro Zairul tentang gerakan-gerakan NGO. Ada banyak NGO yang tumbuh macam cendawan tumbuh lepas hujan. Yang penting kita tahu niat murni masing-masing untuk membantu mereka yang memerlukan di pelbagai bidang dan juga pelbagai ujian lah kan. Macam mana Bro Zairul lihat perkembangan tersebut dan juga macam mana Islamic Relief Malaysia juga terus utuh dan kukuh berdiri sebagai satu NGO yang insya-Allah banyak manfaatnya pada rakyat Malaysia khususnya dan umat Islam ataupun semua manusia di seluruh dunia. Brother Zairul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua di pagi yang sejuk dan hujan yang ada, dan kita ucapkan takziah kepada sahabat-sahabat di Shah Alam ya. Kita mendapat maklumat banjir yang agak menduga di Shah Alam. Okey. Jadi saya mengambil kesempatan ini pertama sekali untuk memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada IKIM dan Radio IKIM. Ini ulang tahun ke lebih 2 dekad, 20 tahun kan? InsyaAllah. 20 tahun. Sila teruskan usaha-usaha itu kerana masyarakat di luar sana sangat dahagakan ilmu, sangat dahagakan kesedaran. Tanpa jemu-jemu kita kena ulang perkara ini. Okay. Yang keduanya, saya ambil kesempatan juga untuk mengucapkan berbanyak jutaan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat penderma kita ataupun sukarelawan kita, semua yang sedang dan akan terus membantu kita dalam apa saja bentuk, sama ada wang ringgit, kepakaran, tenaga, masa dan sebagainya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati semua usaha-usaha ini dan akan menjadi sebahagian daripada timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Okey, jadi begitu. Kemudian yang ketiga, saya jarang sebut benda ni, tetapi sebenarnya ada di dalam kita punya, biasanya di dalam maklumat kita, for concern or inquiries, dengan izin ya, sekiranya ada apa-apa komplain, sekiranya ada apa-apa sumbang saran yang perlu dibagikan, kita ada letak kita punya website di situ, email kita, nak email dengan saya pun boleh, nak komplain pasal saya pun boleh, silakan. Sebab kita kena mengambil secara positif dan ini adalah sebahagian daripada proses tata kelola ataupun governance audit yang sebenarnya perlu dan wajib ada, khususnya kepada kita sebagai NGO. Baik, untuk menjawab soalan tadi kan, apa tu DJPN dan sebagainya. Kali ini saya ada jawapan untuk dua-dua aspek lah. Bagus dan tak bagus. Banyaknya NGO tumbuh sebagai cendawan ni bagus, alhamdulillah. Kerana lebih ramai, saya yakin sahabat-sahabat yang ada keprihatinan, yang nak buat kerja baik, yang nak membantu dan sebagainya. Tetapi saya ingin peringatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada semua tim saya, semua yang ada logo, logo ini, bahawa kita ada amanah yang kita kena jaga.
Dengan niat yang baik, nak tolong yang baik saja tak cukup. Kita perlu ada di situ sistem, kita kena ada proses, kita kena ada keterbukaan, ketelusan dan sebagainya. Sebab sekarang ni terlampau banyak penyelewengan, maklumlah orang mengambil kesempatan daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudara-saudari di luar sana. Itu nasihat kepada diri saya terlebih dahulu dan juga kepada semua. Bagus, banyak NGO macam Cendawan bagus. Tapi yang kurang bagusnya ialah ia menunjukkan juga bahawa dunia ini semakin tenat dan semakin sakit. Saya tak nak ulang lah statistik, semua tim saya dah sebut dah sebelum ni kan. Satu daripada 7-8 orang tak makan dalam keadaan tidur. Lepas tu peperangan dan konflik yang semakin banyak. Lepas tu pada hari ini saja ada 2 juta kanak-kanak yang sebenarnya maut. Ada 4.5 juta kanak-kanak yang menjadi OKU. 2021 sahaja lebih daripada 230 juta orang. Kita main juta, bukan juta ringgit. Kita main juta di sini kerana manusia yang memerlukan bantuan. Ya, 235 juta orang 2021 sahaja yang perlukan bantuan dan juga perlindungan. Ya, maknanya satu daripada setiap 33 orang atas dunia ini memerlukan apa sahaja bentuk intervensi ataupun bantuan-bantuan daripada semua pihak lah yang daripada NGO, daripada pihak berwajib dan sebagainya. Jadi persoalannya sekarang ni, sampai bila kita nak buat kerja macam ni? Persoalannya sekarang ni ialah kadang-kadang kita lupa untuk melihat punca kenapa banyak sangat NGO naik. Kenapa dalam masa yang sama ramai juga NGI yang naik dengan izin ya, non-governmental individual. Okey. Bagus, baik, perlu itu fastabikul khairat kita. Tetapi apabila dia melibatkan keuangan, dia melibatkan bantuan, dia melibatkan logistik, dia melibatkan sistem, dia melibatkan pembelian, dia melibatkan satu bentuk procurement ataupun perolehan yang mana perlu dilakukan secara telus dan tulus, maka dia kadang-kadang akan menjadi cabaran. Tapi dalam cerita audit sebelum diaudit ini, sebenarnya saya ingin juga mengingatkan pada diri saya dan juga kepada semua. Kenapa banyaknya naik NGO dan sebagainya adalah juga kita jangan lupa tengok kepada punca. Yang itu nanti mungkin saya ulas kemudian lah. Punca kenapa banyak sangat penderitaan yang berlaku ya. Tapi saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi peringatan kepada diri saya terlebih dahulu ya, DJ Pian dan juga DJ Wan ya. Bahawa Nabi SAW mengingatkan kepada kita ya, bahawa kita semua nanti akan diaudit oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak akan berganjak kedua telapak kaki kita ya, apabila kita berhadapan dengan itu dia hakim yang maha agung, yang tak ada benda dah, you tak boleh nak guna duit dan kuasa you nak suruh apa semua tu, sorry lah, tak pakai dah kan. Yang akan bercakap, yang akan menjadi saksi ialah semua anggota badan kita, mulut pada masa tu tutup, tapi yang lain sebenarnya tajuk ni sangat berat lah bagi Brother Zairul, kita talian kita terputus-putus sikit. Dia akan berganjak. Sekarang okey ke? Alung terputus ke? Nampaknya macam okey. Boleh ke? InsyaAllah, bismillah. Nampaknya macam okey. Saya cuba. Maknanya tidak akan berganjak kedua telapak kaki kita di hari kiamat kelak, sehingga 4 benda yang akan diaudit, yang akan ditanya. Ini audit yang sebenarnya. Umur kita dah gunakan untuk apa? Jasad kita ni digunakan untuk apa? Kan? Ilmu yang kita ada, kita gunakan untuk apa? Dah diamalkan ke belum? Dan harta yang kita dapat ni, dari mana kita sumber dia dan bagaimana ianya dibelanjakan. Saya fikir itu sebagai mukadimah ataupun permulaan lah. DJ Pian. Itu cerita maknanya dalam terputus tu. InsyaAllah, tapi jelas dan nyata apa yang Brother Zairul sebutkan tadi tentang satu amanah juga sebenarnya, bukan sekadar suka-suka buat NGO, tapi ada tanggungjawab yang berat di situ. Dan Brother Zairul pun selalu sebut, sebelum ni kita selalu dengar Brother Zairul sebut tentang menjadi jambatan penyambung pada bantuan, ingatan kita pada saudara-saudara yang memerlukan. Kejap lagi, kita nak berehat kejap. Lepas ni mungkin Brother Zairul nak ceritakan juga Islamic Relief Malaysia sebagai salah satu NGO yang juga mempunyai cawangan di lebih 32 buah negara dan juga lebih 100 buah cawangan seluruh dunia. Macam mana amanah tersebut digalas supaya jambatan tu kan disampailah ke ujung dia, taklah sengit ke mana-mana kan. Nanti kita akan cerita bersama CEO Islamic Relief Malaysia pagi ni.
Ya, baik. Kita nak berehat seketika, Tuan Haji Zairul. Kita akan kembali selepas ini. Dan untuk sahabat-sahabat semua, anda selain daripada anda tonton ataupun anda dengar di radio, anda juga boleh turut bersama kami di Facebook IKIM FM. Dan jangan lupa juga untuk anda layari media sosial Islamic Relief Malaysia. Kita ada TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya, supaya anda lebih kenal lagi dan anda boleh rujuk kalau kata anda ingin menyumbang menerusi platform Islamic Relief Malaysia, ya. InsyaAllah. Terus bersama kami di Warna Pagi Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. PIDM Automatic to kita, tak perlu memohon, tiada bayaran. Oh PIDM lindungi simpanan dan insurans. PIDM tetap bersamamu. Air nadi kehidupan manusia. Tahukah anda, sesetengah negara mengalami masalah bekalan air bersih yang kritikal sehingga menjejaskan kesihatan penduduknya? Jom bersama Islamic Relief Malaysia dan bantu mereka di Somalia, Bangladesh dan Indonesia menerusi kempen dana wakaf sistem air. Hubungi 03 8926 3434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Baik, terima kasih kepada anda yang terus saja bersama kami pada waktu ini. Kemudian juga Hazwan bersama anda untuk pusingan kedua ataupun pusingan terakhir segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia pagi ini. Tajuk kita tentang audit sebelum diaudit, dan masih lagi bersama kita Brother Zairul yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia. Mungkin Bro Zairul boleh sambung macam mana agaknya Islamic Relief Malaysia pastikan bantuan sampai pada penerimanya, amanah dapat dilaksanakan, tambah-tambah lagi bersama-sama sukarelawan, pemegang amanah, termasuk juga sahabat-sahabat kita yang menyumbang ni, Brother Zairul. Saya baru mukadimah dah masuk pusingan terakhir. Macam mana lah ni? Tak sempat lah nak ulas. Kena buat serius. Tak. Ya. Terima kasih. Okey. Sebenarnya apabila kita menceritakan tentang pengurusan amanah ini, jambatan dan sebagainya, macam ni lah. Saya bagi kiasan lain lah. Sebuah rumah, ya. Jadi tiang seri dalam sesebuah NGO itu ataupun framework ataupun kerangka dalam sebuah NGO itu, macam Islamic Relief, kita ada visi kita. Kita ada vision, kita ada misi, kita ada penumpuan, bidang-bidang penumpuan strategik, kita ada KPI ataupun SKT kita, sasaran tahunan. Okey? Jadi SKT, KPI. Kita siapa pun jadi CEO, staff, jadi pengurus dan sebagainya, okey? Dia akan tertakluk kepada hala tuju ini. Dia akan tertakluk kepada tata kelola ini, code of conduct ini. Sebab itu kita ada rumah ini, itulah tiang seri dia, itulah bumbung dia, itulah dia punya tiang, itulah piling dia. Dan kemudian dinding-dinding dia itu adalah seperti kita punya code of ethic ataupun tata etika kita. Dia di situ melibatkan dasar kemanusiaan. Dia di situ melibatkan nilai-nilai Islamic Relief. Dia di situ melibatkan juga asas International Code of Conduct dengan izin. Okey? Yeah. So sebenarnya itu merupakan, lepas dah ada tiang-tiang itu, dia perlukan dinding. Jadi itulah dinding dan tingkap dia. Okey? Tetapi saya nak sebut, walau bagaimana cantik pun rumah itu, dia dah ada sistem, dah ada visi, dah ada misi, tapi tidak cukup hanya sekadar dia ada dalam bentuk dokumentasi ataupun SOP yang ditulis, tetapi tidak dihayati dan dilaksanakan. Maka di situlah datangnya penghuni dalam rumah itu
Ya ini staff, ya ini sukarelawan, ya ini kita punya penderma, ya ini kita punya partner rakan-rakan kita. Sebab itu antara tujuan dan tanggungjawab kita di dalam audit ini ialah untuk memberikan kefahaman kepada mereka. Ya. Hala tuju kita ke mana, siapa yang kita nak tolong, bagaimana cara kita nak tolong dan sebagainya. Maka bagi bantuan-bantuan dalam negara, kita dah sebut sebelum ini, bila kita sudah menjadi rumah yang elok itu, maka insya-Allah barulah kita boleh menjadi jembatan penghubung di antara semua pemegang taruh. Sebagai contoh, proposal yang detail, yang terperinci akan datang daripada pejabat lapangan kami. Sebab itulah tim-tim saya sebelum ini boleh mencerita, memberikan kisah benar. Sebab dia daripada pejabat Islamic Relief di negara tersebut, sebutlah di Bangladesh ke, ataupun di Somalia ke, ataupun yang tak pernah disebut, jarang disebut, Chechnya, ya. Dan juga di tempat yang almost tidak ada penduduk Islam. At one time kita membantu di Haiti, jangan lupa. Gempa di Haiti tahun 2006 adalah antara yang terburuk di dunia, tetapi kita tidak ada kemampuan untuk membina ataupun mewujudkan satu pejabat lapangan di situ. Dari pejabat lapangan ini baru dibuat proposal ataupun apa sahaja kertas projek secara terperinci, kemudian diberikan kepada ibu pejabat di United Kingdom. Daripada United Kingdom, proposal ataupun kertas cadangan terperinci ini kemudian diedarkan kepada fundraising partners ataupun pejabat-pejabat seperti Islamic Relief Malaysia. Dan itulah yang sebenarnya diperolehi oleh sahabat-sahabat di luar sana, sama ada rakan-rakan korporat, surau, masjid, jabatan kerajaan dan sebagainya. Very detail, sangat terperinci yang kami bahagikan. Jadi itu audit awal. Okey. Lepas pada itu alhamdulillah bila kita dah dapat rezeki, kemudian duit itu kita salurkan balik ke ibu pejabat di United Kingdom. Daripada ibu pejabat duit itu disalurkan sebagai contoh Bangladesh ke Somalia ke, di mana kita sekarang sedang kepin pasal dana wakaf air kan, supaya staf kita dengan logo yang sama di pejabat-pejabat itu dapat melaksanakan projek itu. Dan dalam pelaksanaan ada pemantauan ataupun audit-audit yang tersendiri di dalam pelaksanaan projek tersebut. Bila dah siap, laporan yang kelengkapan yang projek itu sudah siap akan diedarkan balik ke ibu pejabat, dan dari ibu pejabat disalurkan kepada semua pejabat-pejabat yang mengumpulkan dana di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Itulah yang kita papar, itulah yang kita share kepada saudara-saudari. Adapun bagi projek di dalam negara, sebab itulah kita ada orang macam Siswa Azura bercakap, Sis Husna, Bazilah keluar kadang-kadang dan sebagainya, Brother Ijad. Kalau di Sarawak baru-baru ni siapa? Brother Syahrul, Brother Lol, ataupun di Sabah Brother Fatih. Itu orang-orang yang merupakan pejabat lapangan kita dalam negara. Jadi jangan lupa tanggungjawab kita ni amanah diberikan kepada kita, kena bantu sekurang-kurangnya 30,000 orang susah di Malaysia, dan yang lain daripada tu membantu lebih daripada 150,000 orang yang di luar negara. Okey, kita tak pernah melupakan dalam negara. Tapi semua ini dia mempunyai audit-audit dia yang tersendiri. Maknanya audit ini bukan sahaja audit keuangan, tetapi juga audit dari segi projek tu bersesuaian ke tidak, tepat ke tidak orang yang kita bantu ni. Kalau dia tu perlukan pampers, diaper, jangan kita bagi dia barang makan sebab bukan itu yang dia perlukan. Sebab itulah proses penilaian itu penting dan dia kena telus dan juga tulus. Jadi itu yang menjadi yang saya selalu sebut tentang jambatan itu. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, ingat ya, tak berganjak kaki kita nanti dekat sana di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi jangan kita fikir dengan kuasa, dengan pangkat, dengan kekayaan yang kita ada dekat sini nanti boleh menjawab di sana kalau macam kita tidak audit diri kita dahulu sebelum kita diaudit di sana. Jadi kami ni menjadi jembatan supaya saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya kasih di luar sana, termasuk juga diri saya dan staf saya, sebelum kita diaudit oleh Allah, kita sama-sama menjadi jambatan. Mudah-mudahan dipermudahkan hisap kita di sana nanti. Saya tak boleh nak tolong di sana, kita semua masing-masing dah pada masa tu. Jadi boleh macam tu lebih kurang. Menarik. Maknanya itu baru audit di dunia, macam mana ketat syarat-syarat, ketetapan yang ditetapkan, semua perlu dilaporkan supaya semua dapat maklumat yang tepat. Nanti kat sana lagi detail kan. Saya tambah sikit lagi, saya terlupa di JPN.
Ya. di dalam kerangka accountability ataupun Islamic Relief Accountability Framework ataupun kerangka accountability Islamic Relief, kan, ada 5 benda besar dalam tu. Salah satu daripadanya ialah komplain dan juga respon daripada penerima manfaat. Kalau dia dapat benda yang basi ataupun dia janjikan yang rosak. makanan 10 kilo beras, dia berhak untuk komplain pada kita. Okey, dan poin yang kedua saya nak sebut tentang transparansi. Kalau kita tidak ada apa benda yang kita nak suruhkan, tak ada kepentingan lain untuk menolong orang, apa yang kita nak takut? Baik kita diaudit oleh penderma kita, baik kita diaudit oleh penerima manfaat kita sebelum kita diaudit di sana nanti. Jadi transparansi terhadap projek, program, dan juga kalau orang nak tengok, itu adalah salah dua daripada perkara yang sangat penting dalam accountability framework Islamic Relief. Begitulah lebih kurang. Kalau tak ada apa yang kita buat salah, apa yang kita nak suruhkan, dan audit ini bukannya untuk mencari kesalahan. Audit ini adalah muhasabah, refleksi, menjadi cermin supaya jembatan kita ni akan jadi lebih cantik, lebih utuh lagi. Kan, dan insya-Allah para penyumbang dermawan tu tak risau untuk menyumbang, akan sampai kepada penerima manfaatnya insya-Allah. Kita ada WhatsApp dari kiriman Puan Salmiah, katanya yang sangat prihatin dengan apa yang berlaku di Afghanistan sekarang, katanya keadaan kritikal, mungkin berlaku perang mendapatkan makanan di kalangan sahabat-sahabat saudara di sana. Mungkin Brother Zairul sendiri sebagai CEO Islamic Relief Malaysia, mungkin bila kita cerita tentang ketidakamanan global, macam-macam yang berlaku, konflik di sana sini, adakah keadaan tersebut juga boleh mempengaruhi capaian bantuan, mungkin termasuk pada lokasi-lokasi negara-negara tertentu macam Afghanistan contohnya dan negara-negara lain, Brother? Baik, saya ulang balik jawapan. Terima kasih di atas soalan dan juga soalan yang diberi oleh Puan tadi. Islamic Relief Afghanistan sudah pun 22 tahun berada di bumi Afghanistan. Itulah sedikit kelebihan kita, itulah yang kita tawarkan juga kepada NGO-NGO Malaysia yang mungkin tidak ada capaian di sana. Ingat ya, ini negara perang. Bukan mereka yang minta perang ya. Saya berada di Afghanistan 2001, 2 minggu saya di sana. 2 minggu. Jadi masa tu menjadi sukarelawan kepada NGO lain. Ya. Jadi saya mencerita daripada pengalaman saya, tapi daripada pengalaman Islamic Relief sendiri, kami tak perlu nak pergi sana walaupun saya boleh ke sana. Lebih baik saya jimat tiket kapal terbang saya untuk membantu lebih kurang 6 ataupun 700 orang lagi di sana. Tetapi ingat, itu tidak bermakna sahabat-sahabat NGO lain tak boleh pergi. Saya difahamkan ada kawan-kawan NGO yang sudah pun sampai ke Kabul. Alhamdulillah, syukur. Tapi saya nak sebutkan di sini bahawa Islamic Relief Afghanistan sudah pun berada, orang Afghanistan bekerja di bumi Afghanistan, di kawasan seperti Banyan, di kawasan seperti Kabul sendiri, di kawasan seperti Kandahar, tempat yang perang ya. Dan 22 tahun dah, lebih daripada 2 dekad. Jadi sebab itulah apa yang saya ulas tadi, insya-Allah laporan-laporan kita sangat spesifik dan sebenarnya bantuan kita pun pelbagai, daripada sumber air, daripada anak yatim, daripada makanan. Dan okey, itu sedikit tentang Afghanistan. Saya nak ulas sikit tentang apa yang saudara Sofian sebut tadi. Saya nak tanya macam ni. Apa punca negara-negara di Yemen, negara-negara Syria, di Afghanistan semua ni, beratus juta orang ni yang sampai sengsara. Mereka memilih ke untuk menjadi sengsara? Kita jangan lupa, kadang-kadang kita terlebih nak audit NGO macam kami ni, kos kita tinggilah, itulah ini. Betul, itu penting. Itu adalah satu prinsip yang kita kena jaga. Tetapi dalam masa yang sama kita kena ingat antara punca berlakunya kesengsaraan manusia ni tak lain dan tak bukan ialah ketamakan daripada industri ketenteraan dan pertahanan. Orang-orang Islam, orang-orang bukan Islam di negara miskin dijadikan sebagai bahan-bahan uji kaji bom nuklear lah, apa benda lagi. Tak tahu. Ingat 2001 saya di Afghanistan, boleh tengok langit dekat atas tu, saya boleh nampak jet-jet pengebom B-52 melalui ruang udara atas kepala saya. Dan saya ingat sahabat di Afghanistan bertanya, "Brother, do you think you're in a war zone?" Saya pun boleh senyum je lah, letih kan, kita nak buat kerja apatah lagi, kita berhadapan dengan pelbagai jenis kesengsaraan. Kita mohon daripada Allah SWT agar benda-benda ini semua dijaga. Tetapi itu satu. Yang keduanya ketamakan dari segi kuasa. Dan yang ketiganya ketamakan dari segi pembangunan. Cuba kita tengok balik. Saya ingat dalam salah satu media dulu saya diminta untuk mengulas
takut sensitif kan kalau orang lain cakap saya ni, kita NGO kemanusiaan, kita tak ada kepentingan peribadi, minta maaf ya. Pada masa tu mengulas tentang banjir besar, kita ingat di beberapa negeri di Malaysia kena kan. Saya kata banjir tu betul, itu yang downstream, itu yang hiliran. Jadi kita NGO ni, kita pergilah, kita bersama dengan pihak berwajib, kita bantu yang boleh. Tetapi kita kena tengok juga di huluan itu, sumber itu apa, yang menyebabkan orang sengsara itu apa. Kan kita selalu sebut konflik, peperangan dan sebagainya kan. Dan 235 juta orang, kanak-kanak yang kita nak tolong sekarang melalui kempen My Sedekah kita ni sebab apa? Anak-anak itu minta ke untuk tak pergi sekolah? Anak-anak itu malas ke? Ibu bapa ni tak bertanggungjawab ke? Tapi asbab dia jadi macam itu, satunya ialah kerana climate change ataupun perubahan iklim. Tempat yang tak pernah kena gempa ya, tak pernah banjir, tak apa, itu kehendak Allah SWT. Tapi ingat, di dalam Allah SWT mengingatkan kepada kita, projek pembangunan yang kita buat dan sebagainya, apabila tidak kita kawal, maka itulah timbulnya komitmen dunia untuk mewujudkan SDG dengan izin Sustainable Development Goal 2030. Tapi tak cukuplah NGO saja nak buat kerja ya. Pihak kepimpinan negara dan sebagainya kena komit untuk bersama-sama. Saya fikir itulah lebih kurang. InsyaAllah terbaik. Daripada apa yang Brother Zairul sebutkan tadi, kalau sahabat-sahabat sekalian nak ketahui, nak dapat ikuti perkembangan dan laporan oleh Islamic Relief Malaysia, pastinya layari je laman web islamic-relief.org.my ataupun di semua media sosial, follow siap-siap. Betul. Cari je Islamic Relief Malaysia, ada gambar, ada video, ada laporan yang semuanya insyaAllah lengkap untuk melengkapkan apa yang Brother Zairul sebutkan tadi, audit sebelum diaudit untuk lepas tu boleh juga panggil kita untuk maknanya mengulas online ke di dalam talian ke apa, untuk memberikan pendidikan dan kefahaman. Itu penting ya. Itu penting. InsyaAllah. Itu penting. Kalau ada kerjasama tu insyaAllah jauh lagi perjalanan kita nanti insyaAllah. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Brother Zairul untuk perkongsian. Kita doakan semoga Allah mudahkan urusannya insyaAllah dan juga diberi manfaat untuk ramai antara sahabat-sahabat dan saudara kita insyaAllah ya. Jumpa lagi insyaAllah. Kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih banyak. Barakallah. Semoga Allah berkati semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia Brother Zairul Syafuddin Zainal Abidin, CEO atau Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia untuk Suara Kemanusiaan hari ini. Ya, dan pastinya ia penutup tirai Warna Pagi untuk edisi hari Isnin hari ini. Terima kasih di atas kesetiaan anda yang bersama kami, yang temankan kami seawal jam 6 pagi sampailah sekarang. Dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zahra. InsyaAllah hari ini Ustaz Muhammad Abdullah Alamin akan sama-sama bercerita tentang kekontangan emosi ataupun burnout. Jangan kontang, nanti terkontang kanting kita kan. Apa agaknya cerita Yati dan Ustaz Amin sebentar lagi insyaAllah menerusi Aspirasi dan Warna Pagi. Kita jumpa esok insyaAllah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.